Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna sayyidana wa habibana wa qurrata a'yunina Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni istawda'tuka ma qara'tuhu farudhu ilayya 'inda hajati ilayh. Rabbi yassir wa la tu'assir rabbi tammim bil khair. Rabbi yassir wa la tu'assir rabbi tammim bil khair. Rabbi yassir wa la tu'assir rabbi tammim bil khair. Allahumma alhimna marashida umurina wa a'idna min syururi anfusina birahmatika ya arhamar rahimin. Qala Allah subhanahu wa ta'ala wa tubu ilallahi jami'a. Sadaqallahul aliyil azim. Alhamdulillah tuan-tuan, puan-puan dan dirahmati lagi dikasihi oleh Allah Ta'ala. Kita bersyukur kehadrat Rabbul Jalil Jalla wa'ala atas peluang yang Allah berikan kepada kita. Pada malam ni kita dapat menyambung sedikit lagi mudzakarah kita dengan kitab yang kita gunakan, Riyadhus Shalihin. Baik, pada bulan lalu kita telah pun tamat perbincangan kita dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan perbahasan berkaitan dengan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mar'u ma'a man ahabba. Seseorang itu akan bersama dengan orang yang dicintai. Perbincangan kita tentang tanda-tanda orang yang cintakan Allah, cintakan Rasul. Dah pun kita tamat muzakarah kita tentang perkara tersebut. Masih lagi hadis itu sebenarnya menceritakan tentang taubat. Hadis yang kita sebut pada bulan lalu masih lagi ada kaitan tentang taubat, kerana di akhir hadis itu Nabi SAW menyatakan bahawa pintu taubat tidak akan tertutup. Pintu taubat akan sentiasa terbuka selama mana tidak terbit matahari daripada belah barat. Baik. Hari ini kita nak masuk lagi tentang kisah satu orang yang melakukan dosa yang besar dan dia bertaubat. Dan Allah Ta'ala menerima taubat dia. Bila kita cerita dosa besar, nanti kita akan tengok di pertengahan perbincangan kita dengan kitab ni, betapa besarnya dosa yang dia buat. Hebat. Tetapi macam yang dijanjikan oleh Allah dan Rasul, bahawa Allah tetap akan mengampunkan hamba dia selama-lamanya dia bersungguh-sungguh nak bertaubat kepada Allah Ta'ala. Hadis ni dikeluarkan oleh Al-Imam Bukhari. Hadis yang cukup masyhur. Begitu juga Imam Muslim rahimahumullahu ta'ala. An Abi Sa'idin Sa'd bin Malik bin Sinan al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kana fi man kana qablakum rajulun qatala 99 nafsan فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب فأتاه فقال إنه قتل 99 نفسا فهل له من توبة فقال لا فقتله فكمل به 100 ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل عالم فقال إنه قتل 100 نفس فهل له من توبة فقال نعم ومن يحول بينه وبين التوبة. Baik. Dalam hadis ni Nabi SAW ceritakan dalam hadis ni daripada Abi Sa'id Sa'ad bin Malik bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu anhuma. Hadis ni sebenarnya diriwayatkan oleh sahabat anak kepada sahabat.
Sa'ad pun sahabat, Malik pun sahabat. Dua-dua orang ni, bapa dengan anak, dua-dua orang adalah sahabat. Cerita dia apa? Cerita Nabi SAW. Nabi ketika menasihati sahabat, Nabi menggunakan satu kaedah. Kaedah cerita. Nabi datangkan dengan kaedah cerita. Nabi cerita tentang satu orang yang hidup di zaman Bani Israel. Makna nanti kita akan tengok di kesudahan kisah ni, uslub kaedah Nabi mendidik umat ni. Salah satunya adalah Nabi menggunakan kaedah cerita. Jadi cerita ni kita tak boleh pandang ringan, tak boleh pandang remeh. Ada kala nasihat tu perlu diberi kepada seseorang direct, kita cakap terus kepada orang tu. Ada kala nasihat ni kita perlu berikan kepada seseorang dengan cara yang kita cerita tak langsung, cara tak langsung. Salah satunya adalah dengan kaedah cerita. Nasihat ni kita nak sampaikan kepada seseorang, kebaikan kita kena buat dengan kebaikan. Kadang-kadang ada orang dia jadikan nasihat sebagai tiket untuk dia kata ke orang betul-betul yang pedas. Pasal apa? Awak tak boleh terimakan nasihat. Dia maki satu kedai, lepas tu dia kata nasihat. Pasal apa? Saya memang jenis orang lagu tu. Orang lagu tu hang cakap seorang-seorang depan cermin tak apa. Tapi tak semua orang macam tu. Cukup banyak hadis Nabi SAW cerita kena jaga hati orang mukmin ni. Ni nanti kita akan jumpa kisah ni. Kisah ni cerita Nabi cerita taubat orang ni bukan biasa-biasa main taubat ni. Bahasa hari ni dia kata bukan biasa-biasa. Yang ni kira kritikal punya cerita ni. Orang macam ni pun Allah tetap buka pintu taubat. Satu hari satu orang penasihat raja, satu orang raja, kalau tak silap Harun Ar-Rashid ataupun seorang raja, panggil satu orang penasihat pendakwah datang ke istana bagi nasihat. Kawan tu datang bagi nasihat dengan agak kasar. Bila dia bagi nasihat agak kasar, maka khalifah ataupun raja pada ketika itu berkata, berlemah lembutlah dengan aku. Kerana hang ni tak cukup baik, taklah sebaik Musa alaihi salam. Dan aku ni taklah seteruk Fir'aun. Tetapi Allah bila suruh jumpa Fir'aun, Allah pesan kepada Musa dan Harun alaihi salam, faqula lahu qawlan layyina. Allah kata, hampa dua jumpa, cakap dengan dia perkataan yang lembut. Tara Fir'aun pun Allah suruh cakap dengan lembut. Jadi aku ni taklah teruk sampai lagu tu. Kadang hari ni orang jadikan nasihat tu sebagai tiket untuk maki, untuk buat lebih kurang ke orang. Ini salah. Ad-dinu an-nasihah. Agama adalah nasihah. Nasihah ni dalam bahasa Arab maksud dia iradatul khair, isalul khair, menyampaikan kebaikan ataupun menghendaki kebaikan, nak sampaikan kebaikan kepada orang. Macam mana nak sampaikan kebaikan kepada seseorang yang kita nasihati, yang kita tegur setelah kita melukakan dia? Bukan kebaikan yang kita sampaikan, tetapi kebencian yang kita tanam. Nabi sebut basyiru. Basyiru wa la tunaffiru. Bila Nabi SAW nak hantar Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu, ulama sahabat, Nabi nak hantar ke Yaman, Nabi bagi pesanan. Nabi SAW bagi tahu, wahai Muaz, antara banyak-banyak nasihat, salah satu Nabi kata basyiru, bagi berita gembira. Wala tunaffiru, jangan buat orang benci.
Ni kalau kita cakap, kadang bukan cakap. Nasihat dia pakai isyarat ya, mata ya. Tapi mata yang dia gunakan untuk konon dia nasihat, buat kawan tu jadi separuh gila setengah tahun. Dia juling mata ya. Kadang dia tengah jalan, kawan tu bawa kereta mungkin kalut ke apa ke hari tu. Dia nak lari pada apa ke tengah jalan. Dia lalu, dia tak buat apa, dia pakai jari ya. Dia pusing kot kepala dia buat. Kawan tu boleh jadi kan. Han tak tahu apa masalah kawan tu. Bila jiran sebelah dia tanya, apa hang buat lagu tu? Tak, orang macam ni kena kata lagu tu lah. Bila dia pula kena, dia tak akal ke? Dia tak tahu ke kita ni tengah duk macam mana keadaan. Bila kena ke orang, dia tak ada nak fikir orang punya keadaan. Allahu Rabbi. Sedang Nabi SAW cukup menjaga adab nasihat ni. Satu hari Nabi nampak satu perkara berlaku yang tak berapa cantik berlaku di depan Nabi. Nabi naik di atas mimbar. Nabi tanya, ma balu aqwamin, apa dah jadi kat depa ni? Duk buat macam ni, macam ni. Sedangkan Nabi boleh direct, Nabi boleh kata kat sahabat tu, tapi Nabi tak kata. Nabi tegur dengan secara umum. Ada orang yang Nabi SAW panggil dia. Nabi cakap secara individu. Satu hari baginda Nabi SAW semayang subuh. Lepas semayang subuh, satu golongan orang daripada kampung, kawasan perkampungan di Madinah, mereka mai nak jumpa Nabi. Mereka dah semayang di surau mereka. Mereka mai di masjid Nabi, tengok-tengok, mereka tak masuk semayang sekali. Mereka dah semayang, mereka duduk tam belakang. Nabi lepas semayang, tengok apa cerita mereka ni tak semayang. Lepas habis salat, habis majlis, Nabi tanya pasal apa mereka tak semayang. Nabi tanya berasingan kepada mereka. Dia berkata, kami dah semayang, mai ni nak jumpa. Nabi nak tanya, Nabi kata lain kali kalau pada semayang pun sampai di satu tempat, sedang dirikan semayang, bersama dengan mereka kamu akan dapat ganjaran. Lembut. Nasihat Nabi ni punya hebat membuatkan orang cinta kepada Nabi lepas tu. Kita punya hasil nasihat ni kadang-kadang, satu nasihat yang kita sampaikan membuatkan orang benci kita sampai mati. Kalau boleh sampai kiamat, dia kata. Aku muka ni aku tak boleh lupa. Yang paling lemah kita ni adalah bila kita bermuamalah dengan orang yang paling dekat dengan kita. Atas tiket nasihat, kadang-kadang kita pada orang yang paling kita dekat, kita melukai mereka tanpa kita rasa sedar, tanpa kita rasa bersalah. Tanpa sedar dan rasa bersalah. Kadang kita sebagai suami kepada isteri, isteri kepada suami, ayah kepada anak, ibu kepada anak. Yang paling teruk, anak pula belajar nak nasihat kat ibu bapa. Kasak kadang dia kata tu. Pasal apa hang cakap macam tu kat bapa? Tak, nasihat. Allah Rabbi. Tuan-tuan, nasihat bukan tiket untuk kita melukakan hati orang. Nasihat adalah apa? Tadi kita sebut iradatul khair. Kita menghendakkan kebaikan kepada orang tu. Mana mungkin kita nak kebaikan kalau kita lukakan hati orang tu? Nasihat harus diberi dengan sangkaan yang baik, pandangan yang baik, memuliakan orang yang dinasihati. Bila nasihat kita letak dalam hati kita tu, kita dah rendahkan orang tu, maka nasihat kita akan sangat tajam. Kita akan keluarkan perkataan-perkataan yang melukakan hati orang tu. Pasal apa? Sebab kita dah letak dia rendah pada kita dah. Maka pada ketika tu perkataan kita ni kita tak jaga lagi dah. Tetapi bila kita menghormati orang tu, macam mana kita nak nasihat orang yang kita hormati? Mungkin kita mencari-cari perkataan yang baik. Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah ada kitab yang beliau karang, cerita tentang al-adab. Adab di dalam Islam. Ada antara kisah yang beliau ceritakan, dia terlihat satu kesilapan yang berlaku oleh seorang kawannya.
Seorang kawan dia ni, bila satu orang tanya kepada dia satu perkara, dia dah tersilap jawab. Dia tahu kata kawan dia ni silap jawab. Tetapi untuk dia nak bagi tahu kat kawan dia ni bahawa hang tersilap jawab ni, dia fikir sampai 3 hari macam mana nak sampaikan. Macam mana nak sampaikan? Mura'ah kerana menjaga bagi adab yang Nabi ajak untuk nak bagi nasihat. Tapi kita bukan 3 hari, tak dan 3 saat lepas dulu baru fikir. Atau tanya jiran sebelah, aku cakap tadi okey. Kawan sebelah tu pula, dia pun kaki bubuh isi minyak tanah. Dia pun kata, okey lah, kalau aku bagi lagi dahsyat lagi. Aduh, yang ni pun sakit jiwa kak. Penasihat 25% pun. Kan? Jadi kalau kita nak jadikan satu orang penasihat tu, tengok dulu siapa dia. Layak dah dia jadi penasihat. Kan? Patut dia tengok, dia tegak. Dia kata, tak patut cakap lagu tu. Nasihat yang tajam ni, dia tidak memberi perubahan. Dia hanya akan datangkan kebencian. Tetapi ada orang yang di bawah kita, mas'ul, bawah tanggungjawab kita, ada setengah-setengah orang tu, dia perlu diberi nasihat dengan agak tegas. Dia kira geng makan nasi kandar pedas. Kalau kita cakap lembut-lembut kat dia, cakap dengan dia ni, dia tak boleh masuk. Dia tak boleh menyentuh. Tetapi kita tak boleh jadikan itu tiket kepada semua orang. Macam mana kita suka dinasihati, sepatutnya begitulah kita nasihati orang. Tapi kalau kita ni makhluk yang jenis lain sikit, kita tak boleh bawa masuk dalam tu, kaedah umum. Biasanya orang tak suka orang nasihat dia keras-keras. Biasanya orang tak suka, tapi kita pula jenis memang keras. Kita suka orang nasihat kita keras-keras, kata kasar-kasar. Jadi kita ni makhluk yang ganjil sikit. Jadi tak boleh masuk dalam kaedah umum. Jadi sebab tu kena hati-hati, kita tak boleh melayan orang ikut yang kita suka. Sebab kadang yang kita suka tu bukan yang disukai oleh umum. Biasanya orang yang biasa, dia tak boleh kalau kita cakap perkataan yang kasar. Tapi kita kategori rare, luar biasa. Kita pula cakap lemah lembut, kita rasa apa ni yang duk cakap ni? Bagi kira potong kena terbelah dua. Aku tak boleh lembut-lembut. Kan? Jadi kita kategori lain. Tak boleh masuk dalam kaedah tu. Wa'iz, pemberi nasihat. Dia mempunyai hikmah. Kena ada hikmah, kena ada ilmu dan kebijaksanaan dalam menyampaikan nasihat. Antara uslub, kaedah menyampaikan nasihat inilah hari ini kita akan tengok. Baik, Abu Sa'id Sa'ad bin Malik bin Sinan Al-Khudri. Khudri daripada Bani Khajraj, golongan Ansar. Beliau kata bahawa sesungguhnya Nabi SAW satu hari cerita kat kami. Nabi kata, hampa tahu tak? Kana fi man kana qablakum rajulun qatala 99 nafsan. Pada zaman sebelum kamu, zaman dulu, cerita zaman dulu, Bani Israel. Nabi kata dulu ni, ada seorang di zaman dulu ni, dia telah membunuh 99 orang. Baik, pensyarah hadis menceritakan, ada kala bila kita nak cerita satu perkara yang aib, kita tak perlu sebut nama. Nabi mungkin tahu siapa dia ni, tapi Nabi tak sebut nama. Itu adab dia. Kita ni kadang-kadang sebut nama dulu. Hang kenal dia ni? Sebut nama dulu. Lepas tu baru cerita. Kan? Pasal kalau tak sebut nama, saat lagi dia tak tertelan. Kan? Dia mengkelan. Dah, aku kena sebut jugalah, ingat. Kalau tak sebut, tak boleh. Tak selesa. Nak cerita tu sebagai pengajaran. Jadi tak perlu pun kita cerita nama orang tersebut. Kalau kita nak cerita pengajaran, kita jangan buat macam tu. Kecuali ahlul fasik. Seorang yang fasik, yang mujahir.
yang membuat kefasikan secara jahran, secara terang-terangan dan mengajak orang kepada kefasikan tersebut. Kita tahu dah dia. Tahziran, untuk memberi peringatan kepada umat jangan ikut kawan ni sebab semua orang kenal dah dia. Kan? Pajak ke, majak ke, semua orang dah kenal dah dia dah. Kita kira sebut daripada tahu dah nak cerita pasal siapa orang kenal, kita tak mau bagi orang ikut dia. Nak bagi pesanan kepada umat, boleh sebut. Nabi kata ada satu orang pada zaman sebelum kamu, dia ni membunuh 99 orang. Kira memang pembunuh dahsyat lah. Pembunuh bersiri. Kan? Bagi cukup 99. Bukan sikit-sikit dia bunuh. Memang kerja dia membunuh kot. Kan? Baik. Lepas tu, fasa'ala an a'lami ahlil ardi. Dia jumpa orang ramai. Manusia ni kalau buat, orang yang ada iman dalam hati ni, dia buat dosa macam mana pun, Allah Ta'ala tetap akan memberi bisikan dalam hati dia rasa bersalah. Sama ada dia nak layan tak layan benda tu. Allah bagi rasa taufik kepada dia. Allah bagi kepada dia peluang untuk dia tetap untuk berpatah balik. Cuma dia nak ambil, tak ambil ya. Jadi dia pun terasa dalam hati satu hari rasa bersalah. Aku ni apa nak jadi kat aku ni? Apa nak jadi kat aku ni? Kemudian dia tanya kat orang ramai tentang orang yang paling alim. Orang yang paling alim yang ada pada ketika tu. Tolonglah tunjuk mai kat aku satu orang yang alim, betul-betul yang alim. Satu orang yang mahir tentang perintah Allah, hukum Allah, aku nak tanya kat dia tentang jalan keluar masalah aku ni. Maka bila dia tanya ke orang ramai, fadulla ala rahibin. Orang ramai pun tunjuk ke atas satu orang rahib. Orang ramai tunjuk kepada satu orang ahli ibadat. Rahib ibadat. Ahli ibadat. Rahib ni satu orang yang al-mutakhalli an asyralid dunia. Orang yang mengasingkan diri dia daripada urusan-urusan dunia. Dan dia sibuk dengan urusan-urusan ibadah dia. Menjauhkan diri daripada masyarakat. Kita dalam Islam la rahbaniyata fil Islam. Tak ada rahbaniyah dalam Islam. Yang ada dalam Islam rabbaniyah. Rahbaniyah tak ada, Nabi kata dalam Islam. Zaman dulu ni ada rahib, tak berkahwin, tinggalkan segala kelazatan dunia, duduk sorang-sorang, beribadat, zikir, tinggal bergaul dengan manusia, sibuk dengan ibadat dia. Makan minum ibadat, makan minum ibadat. Okay, kerja sikit, makan minum ibadat. Yang ni ya rahib. Tapi masalah dia rahib ni, ruhban ni, golongan rahib ni, mereka adalah abid. Ahli ibadat. Tetapi bukan alim. Bukan ahli ilmu. Dia tak ada ilmu. Jadi apa yang berlaku isu dia? Bila dia tak ada ilmu, dia tak tahu nak menyelesaikan masalah. Jadi dia tanya kepada satu orang alim. Depa ni pula tengok pada ketika tu yang dua ada kat depa ni kira satu orang yang ahli ibadat. Jadi depa rasa dia ni lah kira bagus me orang yang patut kita kena tunjuk. Jadi depa fadullah maka ditunjukkan ke atas satu orang rahib. Fa'atahu. Dia pun mai jumpa kawan tu. Dia jumpa faqala innahu qatala 99 nafsan fahallahu min taubatin. Dia pun tanya, Tuan Syekh, macam ni lah saya ni. Saya dah bunuh 99 orang. Saya ni ada peluang tak untuk dapat taubat. Fahal lahu min taubatin. Aku ada peluang nak dapat taubat. Dia pun tanya kawan ni, dia ahli ibadat. Semata-mata ibadat. Dia terkesan dengan ibadat. Dia tidak mempunyai ilmu. Dia kira bila dia dah buat hubungan dengan Allah Ta'ala, dia rasa dosa ni benda besar. Tetapi masalah dia tak ada ilmu. Jadi apa yang berlaku? Dia pun jawab spontan. Faqala la. Dia berkata, memang hang ni tak ada harapan. Tak ada.
Kalau dah sampai 99 bunuh orang apa lagi yang nak minta taubat apa lagi? Kan? Faqala la faqatalahu fakammala bihi mi'atan. Maka dia pun membunuh rahib tu. Dia berkata, orang kata tak ada, tak apa aku bagi cukup 100. Dia bunuh terus rahib tu. Nampak? Allamah Ibn Allan cerita di sini, kelemahan dalam uslub menjawab soalan. Ini kesan mudarat yang akan berlaku kepada orang yang kata nak bagi nasihat tu bila cara dia salah. Kesan dia. Kadang ada orang kan kata, saya ni niat bagus, bagi nasihat. Tengok dia berbuat macam ni kat saya. Nasihat macam mana? Nasihatlah. Kita nasihatlah. Walaupun keras, tapi benda tu betul. Itulah masalah dia. Benda yang betul tak disampaikan dengan cara yang betul. Keras, dia patah balik main keras. Dia jadi kesan yang buruk. Baik. Hikmah dah tengok. Sebab tu kita sebut tadi. Menjawab soalan dia ada kaedah dia. Bila kita semata-mata mempunyai ilmu, kadang-kadang pun bila kita tak belajar lagi ilmu kemasyarakatan, kadang kita jawab soalan semata-mata dengan ilmu. Kalau kita tak tahu ilmu masyarakat pun kadang-kadang dia boleh memecah belahkan. Saya pun masa baru balik belajar dulu, bila orang tanya satu soalan, terus jawab je. Dengan dalil tu, dalil ni. Tak tahu lagi ilmu masyarakat. Tapi bila duduk dengan masyarakat lama, baru kita tahu. Ada setengah soalan kita tak boleh jawab direct macam tu. Ada setengah soalan kita kena jawab setengah ya kat dia cukup. Ada setengah soalan kita kena jawab dengan jelaskan berkaitan dengan banyak perkara yang lain. Satu orang dia tanya, dia bergaduh dengan isteri dia. Isteri dia melakukan cakap 2-3 perkara ni, apa hukum dia Ustaz? Meninggikan suara dan sebagainya, masuk dalam nusyus. Ya, masuk dalam nusyus. Tetapi kena tengok dulu dia cakap dengan bini dia macam mana. Kalau kita jawab soalan yang tu, takat tu yang nusyus, tak payah bagi, tak wajib bagi kat dia nafkah sepenuhnya. Kadang kita mungkin akan merosakkan rumah tangga tu. Sebelum kita mengkaji whole story dia apa cerita. Dia tu macam mana dengan bini dia. Sepatutnya soalan tu dijawab adalah untuk menyelesaikan masalah. Bukan semata-mata soalan tu dijawab berdasarkan, jawapan diberikan berdasarkan soalan semata-mata. Macam kita jumpa doktor lah. Bila kita jumpa doktor, kita bagi tahu sakit sekian-sekian. Doktor nanti kaji history kita dulu. Ada sakit apa-apa ke, berapa hari dah sebelum ni ada sakit lain ke, sakit yang tu sebab nak bagi yang sesuai. Ubat yang sesuai. Tengok history dulu baru kita tahu. Ubat yang sesuai. Begitulah bila kita menjawab soalan, kadang kita kena teliti dulu. Tapi kadang orang kita setengah orang ni, dia kira tak, saya nak tahu Ustaz, halal haram. Colgate boleh tak boleh Ustaz? Halal ke haram? Yang tu ya. Kita nak kena cerita ada benda tak boleh kata lagu tu halal ke haram. Kena cerita dulu. Apa cerita dia? Tapi setengah orang kita dah saya macam ni ya Ustaz, halal haram. Dia ada kategori benda-benda yang hailam pun ada. Kan? Ada benda yang syubhat. Ada benda yang halal tetapi membantu kebatilan. Dia halal. Jadi kena cerita panjang, tapi orang kita kadang dia ada satu jawapan ya Ustaz, satu jawapan. Macam mana nak bagi satu perkataan satu jawapan? Tu kadang-kadang sebahagian ulama menulis bahayanya memberi fatwa yang pendek-pendek. Kadang-kadang bahayanya fatwa pendek-pendek. Fatwa berdasarkan mustafti. Fatwa diberikan kena tengok orang yang tanya fatwa tu, keadaan dia macam mana. Dan orang yang nak mengambil fatwa tu kena tengok fatwa tersebut ni sebenarnya untuk siapa. Itu kena faham. Baik, yang kita masuk kepada kisah kita. Maka rahib ni dah silap hari bulan, dia pun jawab seketul lagu tu, tak ada harapan untuk hang, dia pun bagi kawan tu arwah bidah. Cukuplah 100 orang. Tapi kerana dalam diri dia tu masih ada keinginan nak taubat tu ada. Manusia ni kadang-kadang dia buat dosa, tapi lepas buat dosa tu dia rasa bersalah. Yang tu kena syukur ke Allah Ta'ala. Pasal apa?
Bukan syukur kerana dia buat dosa tu. Syukur kerana Allah duk bagi taufik lagi kat dia tu. Bila buat dosa dan masih ada rasa bersalah, itu tanda kita masih diberi hidayah oleh Allah Ta'ala. Allah masih buka peluang untuk kita patah balik. Tapi bila hati dah hitam, kita buat dosa, kita tak rasa bersalah. Itu kita berada di zon berbahaya. Lebih berbahaya lagi, buat dosa bukan tak rasa bersalah dah. Dia rasa bangga dengan dosa. Yang tu zon yang sangat berbahaya. Al-ithmu ma haka fi sadrika wa karihta an yattali'a alaihi nas. Nabi kata dosa tu adalah ma haka fi sadrika, sesuatu yang mendatangkan macam menggaru dalam hati kamu. Sesuatu yang mendatangkan rasa tak selesa dalam hati kamu. Dan kamu benci orang tahu kata kamu buat perkara tu. Yang tu tanda kata itu benda yang hang buat tu dosa. Tapi para ulama menulis bahawa tanda ni hanya datang kepada orang yang ada dalam hati dia iman. Kalau tidak, dia tak rasa berdosa. Dia punya lidah ni bukan potong hati dah, potong jantung, habis segala dia potong. Kata kau orang ni, ya Allah Rabbi, tapi dia tak rasa apa. Dia kata memanglah kita kadang-kadang kenal lagu ni, tapi orang sebelah dia kata bukan kadang-kadang, selalu orang memang macam ni. Dia tak rasa bersalah. Dia buat benda yang salah dan tak rasa bersalah. Bila kita buat dosa dan kita rasa bersalah, bukan bangga dengan dosa, tapi kita rasa syukur ke Allah. Allah bagi lagi taufik kat kita untuk kita taubat. Kena segera bertaubat. Orang mukmin memandang dosa ni seumpama satu gunung yang akan runtuh pada diri dia selagi dia tak bertaubat. Sebaliknya orang munafik ini memandang dosa ini seumpama satu tek lalat yang ada di hidung dia. Tak ada apa, benda ni tak mengganggu pun, tak rasa apa pun. Jadi dalam diri dia ni Allah masih bagi taufik. Ada dalam hati dia tu keinginan nak bertaubat. Walaupun dia dah bunuh 100 orang. Tuan-tuan, 100 orang bukan sikit main cerita. Bukan bunuh anjing ke bunuh kucing main cerita ni. Bunuh orang. Baik. Kemudian, satu hari dia tanya kat orang ramai pula. Thumma sa'ala an a'lami ahli al-ard. Kemudian tak berapa lama dia tanya kat orang ramai. Ada tak orang alim? Orang yang paling alim. Ada tak? Bila dia tanya ke orang ramai pun fadulla ala rajulin alimin, orang ramai pun pada ketika tu mengisyaratkan kepada dia, tunjuk kat dia, hampir jumpa kawan ni. Kawan ni orang yang betul-betul alim. Faqal, maka dia pun datang berjumpa orang tu. Faqal, dan dia pun berkata, innahu qatala mi'ata nafsin fahal lahum min taubatin. Dia pun kata, Tuan Guru macam ni lah aku nak cerita. Aku sebanyaknya telah membunuh 100 orang. Hari tu 99 ya. Yang ni dia dah bagi cukup angka genap. Aku dah membunuh 100 orang. Ada tak peluang kepada aku untuk bertaubat? Subhanallah. Dia masih lagi nak bertaubat. Bila dia jumpa guru tersebut dan dia minta kepada dia nasihat, ada peluang tak kepada aku taubat? Minta fatwa, ada tak peluang kepada aku ni? Aku dah bunuh 100 orang dah. Faqala na'am. Orang alim tu pun kata, na'am, ya. Ada peluang untuk bertaubat lagi. Wa may yahulu bainahu wa bainat taubah. Orang alim tu kata, siapa yang menghalang dia? Siapa yang menghalang antara dia dan taubat? Ini uslub yang baik. Istifham inkari. Macam satu orang tanya kat kita tentang satu perkara, kita kata, kita tak jawab dia directly, kita tak kata siapa yang halang hang. Kita kata, mana ada benda ni orang tak terima. Satu orang tanya, kalau aku pergi minta maaf kat dia, boleh tak? Kita tak jawab, hang kalau pergi minta maaf. Hang kalau pergi minta maaf, memang dia terima. Tapi kita kata, mana ada orang kalau kita pergi lemah lembut minta maaf kat dia, dia tak mau terima. Macam itulah jawapan dia lebih kurang. Orang alim tu kata, orang alim tu kata, apa yang menghalang antara dia ni dengan taubat? Ada siapa yang nak halang? Ada siapa yang nak boleh halang?
Allah Ta'ala sentiasa akan menerima taubat dia. Tapi orang tu kata, orang alim tu berkata, Kak hang ni tak cukup takat hang duduk di sini dan bertaubat. Hang memerlukan satu tempat yang sesuai untuk benar-benar bertaubat. Sebab apa? Dia dah bukan bunuh 1-2 orang, 99 orang. Lepas tu pula dia pergi tanya kat rahib tu pun dia bagi komplit 100 orang dah. Orang yang dia tanya hukum pun dia dah pagilah dia untuk sembelih arwah pergi dah. Kan? Jadi kawan ni memang kalau dia duduk sini dia tak ada takut-takut dia akan berpatah balik. Ibnul Muflih dalam Al-Adab Syar'iyah menyebut, banyak orang meninggalkan salah satu syarat taubat. Banyak orang bicara tentang 4 syarat taubat, meninggalkan satu lagi syarat taubat, iaitu hijrah. Meninggalkan dosa. Meninggalkan tempat melakukan dosa. Meninggalkan kampung kita melakukan dosa, tempat kita melakukan dosa, alat yang kita gunakan untuk melakukan dosa. Banyak orang kurang bicara tentang perkara ni. Sedangkan ini merupakan satu desakan yang akan menarik orang tu balik kepada dosa tersebut. Tengok dalam hadis ni, kan, bila kawan tu minta nak bertaubat, kawan tu kata boleh taubat. Dia boleh ajak syarat taubat, settle datang tu. Tapi dia tengok kawan ni tak cukup. Tak cukup takat taubat saja. Hang kena tinggalkan kampung ni. Kena keluar pada kampung ni. Sebab tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati oleh Allah, untuk meninggalkan dosa ni, kita boleh tinggal. Yang susah nak tinggal kerinduan pada dosa tu. Saya dulu buat program di pusat, orang panggil apa lah? Dulu orang panggil Serhenti. Lah ni dia panggil apa tau? Nama dia kerap berubah. Penagih dadah tempat kan? Tak sebut penagih dadah pun tak apa comel lah kan? Jadi saya masuk buat program dulu di sana. Lama dulu dah. Masuk mula-mula buat program dulu. Mula-mula mereka macam kurang berminat sikit pasal peringkat pertama. Tapi 2-3 kali masuk, 2 kali kedua masuk, ramai orang. Ramai. Kita buat program, lepas tu kita muzakarah pada mereka tentang nasihat tentang peluang setiap orang melakukan kesilapan, setiap orang ada peluang untuk berpatah balik menjadi lebih baik. Cerita kisah macam ni. Ramai orang yang hadir. Masya Allah. Bila kita cerita-cerita lagu tu, sambil-sambil kita cerita, kita diberi peluang untuk cakap dengan mereka, kita tanya jugalah kadang. Macam mana? Ada setengah orang tu sampai dia dah jadi, kita kata bahasa Penang ni kategori mangli dah. Kira keluar masuk. Kan? Ada 3 kali, ada 2-3 kali kan. So kita tanya pasal apa jadi balik? Pasal apa jadi balik? Dia kata ni macam ni lah ustaz. Kita kalau nak berubah ni, saya kata kena tinggal tempat tu. Bukan tempat, kalau boleh negeri tu. Kalau boleh sejauh mungkin kena tinggal. Pasal apa jadi balik? Dia kata bila jadi balik ni pasal kita pergi duduk tempat yang sama. Kita dah berubah bagus dah. Masuk masjid, masuk surau. Yang tu pun dia kata satu hal jugalah. Tak apalah. Kan? Kita orang nak buat lagu mana. Kita ni najis dadah. Dia kata tak apalah. Orang pandang yang tu kita tak kisah sangat. Tapi dia kata bila kadang tu kita dah berubah. Kita dah duduk. Tapi pergi duduk kampung tu balik. Dia kata lama kelamaan yang paling susah sekali rindu pada benda tu Timai. Dia cakap dengan bahasa dia lah kan. Bahasa sepo-sepo ada tarik panjang sikit bahasa Penang kan. Dia kata dia punya rindu tu sampai malam boleh tak tidur. Teringat kat benda tu. Yang tu yang susah. Dosa boleh tinggal. Yang susah nak tinggal rindu pada dosa tu. Jadi dia kata kadang kita bila balik tu, kita duduk kat tempat tu, kita lama kelamaan nanti sangkut balik. Tengok hadis ni cerita. Yang tu cerita dia kena tinggal. Ada satu orang saya jumpa, dia orang Penang tak? Jumpa di Langkawi. Jumpa Langkawi bagus. Kenal lah Penang. Kenal bukan kenal sikit-sikit, kenal banyak lah. Geng sahabat ni geng jugalah. Kan? Geng penanam sayuran, penjolak tolak sayuran ni semua dulu kan. Jadi kenal dia tengok di Langkawi jadi bagus dah. Subhanallah, dengan solat masjid semua ada, keluarga semua bagus. Saya kata bagus, alhamdulillah, duk sembang-sembang. Lepas tu tanya
Tak balik Penang lah. Dia kata saya balik juga. Tapi 3 hari. Tak boleh lebih pada 3 hari duduk rumah mak. Lebih pada 3 hari, saya nanti hilang semua nanti. Dengan diri nanti hilang. Cerita lama dululah ni. Cerita dalam 10-15 tahun dululah ni cerita. Dengan diri boleh hilang. 3 hari bateri dia di tempat tu. Tu dia dah duduk lama dah tu. Jadi salah satu syarat taubat yang kita akan cerita ni adalah hijrah. Tinggalkan dosa. Tinggalkan tempat kita buat dosa tersebut. Kita ada grup gorpis. Gorpis tu goreng pisang pada panas. Yang ni istilah kepada grup ngumpat. Kita tahu grup ni kalau kita pergi duduk, kita pun nanti terlibat sama. Kadang kita tak cakap, tapi kita suka dengar dia cakap. Mulut kita kata apa jangan duk kata kau orang lah. Hati kita kata apa jangan dengar aku cakap. Kan? Kita terikut nanti dalam majlis tersebut. Maka antara syarat taubat dia selain pada 4 syarat taubat ataupun 3 yang kita sebut, dia yang kelima ni dia kena tinggalkan majlis tu sat. Grup tu dia kena tinggal. Habis tu tak boleh bercakap dengan dia bah. Nak jadi bagus tak, bukan. Bagi salam, senyum, jalan buang. Assalam wa qalilun minal kalam. Assalamualaikum, Pak Abang. Nanti ada ujian lah. Kan? Member lagu tu. Kan? Dia nanti kata, jadi bagus Mak. Kan? Contoh bulan puasa, tinggal rokok dah. Lepas tu belakang. Kan? Lepas tu jumpa dia, Pak. Kan? Jumpa kita tak pergi duduk. Lepas dia kata, dia bagus lah ni. Dia tak ada lah nak membazir, simpun duit nak beli rumah banglo. Nanti ada mulut-mulut menyakitkan. Kan? Kita masa tu iman tiba-tiba lah kan. Depa ni. lah kan. Itu ujian lah untuk perubahan. Kita tahu kalau kita pula sat lagi, alamak, depa terasa hati duk fikir. Hati depa, kita nanti lingkup. Pi duduk balik. Kulu aja main Al-Fatihah lah jawab dia. Jadi balik. Lepas tu kita kata, tak tahulah saya berapa kali dah. Kita tahu, kita kalau pergi duduk, kita nanti sangkut. As-sohbah. Suasana ni. Kawan kita boleh cari ramai kawan. Semua orang kita boleh berkawan. Bersahabat ni, orang tertentu. Bersahabat, cari orang yang baik-baik. Kawan, semua orang kawan. Assalamualaikum, waalaikumsalam, Pak Abang. Sihat, Mat? Lepas tu mau jalan buang. Kan? Ada orang yang tertentu yang kita boleh bersohbah, bersahabat dengan dia. Duduk, sembang, cakap. Bukan sohbah, ada istilah ilmu tasawuf lah. Istilah bersahabat ni. Dengan sahabat ni, sebab sahabat memberi kesan kepada kita. Perangai dia beri kesan kepada kita. Kalau dia ni kategori kaki cerita Tamil, kita pun lama tak lama, sekali kita pun duk cerita rajinikan pula. Orang tengok, apa ni duk keluar. Kita pula saat lagi pakai serban pun gulung-gulung satu macam. Perasan pasal apa perubahan lain macam ni? Rupanya duk berkawan dengan geng-geng peminat rajinikan. Sebab Nabi sebut, Nabi bagi permisalan macam kalau kita berkawan dengan penjual kasturi berwangi, dia kena kat kita. Kita kawan dengan orang yang duk buat kerja-kerja besi ni tak banyak pun sikit, asap dia kena kat kita. Bab bersahabat ni kita kena hati-hati. Bersahabat dengan orang-orang yang baik. Walaupun kadang-kadang tu kita macam tak berapa nak boleh masuk. Kita dah duk biasa cakap bahasa Lok Lang. Kawan dengan geng-geng kuliah, dia pula cakap sopan santun. Kita rasa macam nak sopan santan. Tak boleh nak masuk. Walaupun lagu tu, kita nak pada perubahan. Kita kena bersedia berubah. Hijrah, tinggalkan majlis tersebut. Ada orang yang dia ni tersangkut dengan grup, kita cerita tadi. Dia tersangkut dengan dosa tu dengan kampung. Dia tinggalkan kampung. Ada orang yang dia tersangkut dengan alat. Dia tahu dia kalau guna alat tu, dia terlibat dengan dosa. Untuk dia pada ketika tu kena tinggalkan alat tu. Oi, susah Ustaz nak hidup zaman ni kalau tinggal. Satu orang dia kata, saya ni tak boleh kawal diri saya dengan smartphone yang saya guna. Sebanyak terlibat dosa dengan smartphone yang saya guna. Saya kata kalau macam tu jangan pakai smartphone, belah pakai handphone. Apa Ustaz? Dia gelap pula dia kata. Ustaz, zaman mana ni Ustaz?
Kata hang tanya soalan aku jawab hang beli pula. Kata apa ustaz nak cerita ni, zaman ni tak pakai smartphone. Tak pakai smartphone hang semput tak boleh nafas ke? Taklah kita zaman ni ustaz fikirlah kita nak fikirlah bagi tahu hang kata nak berubah. Hang terlibat dengan dosa dengan sebab apa? Dengan sebab alat tu. Tinggalkan alat tu ataupun buang aplikasi tu. Hang terlibat dengan dosa dengan sebab tengok Facebook. Buanglah aplikasi tu. Buanglah Facebook. Hui, buang je no. Zaman ni. Buanglah. Dia tak sedia nak hijrah yang sebenarnya. Tapi saja buat tanya ayat, buat isyarat ya, akan tunjuk soleh, kata nak berubah. Kononnya. Tapi tak bersungguh-sungguh. Hijrah memerlukan keteguhan, ketegasan, kesungguhan. Satu hari, ke-9 lah. Kat mana? Tak perasan. Satu lagi kisah. Penamat. Syekh Ashraf Ali Tanawi rahimahullah ta'ala, seorang ulama muhaddis besar. Muhaddis, mufassir, faqih. Ulama besar. Syekh Ilyas rahimahullah ta'ala, guru kepada Syekh Ilyas rahimahullah ta'ala. Dan juga Syekh Zakaria Kandahlawi, pengarang kitab Fadailah Amal. Ulama besar pada zaman tersebut. Banyak ulama-ulama mendapat tarbiyah daripada beliau. Satu hari salah seorang murid dia yang mendapat tarbiyah, dia tulis surat. Dia kata, wahai tuan guru, aku diuji dengan satu dosa. Bila aku melalui satu lorong ni, aku akan berjumpa dengan satu orang penjual susu. Bila aku ternampak penjual susu tu, aku rasa satu kelainan dalam hati aku. Maksud, rasa dosa lah, kelainan dalam hati aku. Kerosakan pandangan berlaku pada mata aku ni. Jadi apa yang perlu aku buat? Maka Syekh Ashraf Ali Tanawi tulis kepada dia, pada kamu melalui lorong itu adalah haram. Lalu lorong tu asal dia tak haram. Tapi hang kalau lalu hang tersangkut, terlibat dengan dosa, maka jangan lalu lorong tu. Ada lorong lain lah boleh jalan. Kan? Tak payah lalu. Lepas tu dia tak bersedia nak berubah. Dia kata, pasal apa aku tak boleh lalu? Orang lain boleh lalu. Pasal orang lain tak ada penyakit tu. Hang yang ada penyakit tu. Semua orang dalam hidup ni ada ujian berbeza. Siapa pun kita tak boleh mendabik dada. Ada orang dia soleh bab sembahyang tahajud, zikir, doa ni semua Allahu Rabbi soleh. Tapi kalau kena duit dia jadi hantu ayam. Dia lemah tentang duit. Ada orang lemah tentang wanita. Ada orang lemah. Setiap orang dia ada kelemahan sendiri. Ada orang dia kata saya punya mulut ni uncontrol. Dia dosa dia ada kelemahan dia di sini. Itu ujian untuk dia. Ada orang tang mata. Ada orang tang hati. Ada orang sentiasa sangka buruk pada orang. Dia kira apa mai pun buruk dulu, lepas tu baru jadi baik. Hitam dulu baru putih. Dia kira mai dia tu bagi orang kata kawan tu sedekah, dia kata mesti ada ya, takkan saja dia nak sedekah tu mah ada udang sebalik mi dan sebagainya. Barulah sekali ikhlas juga lah. Ada juga orang macam tu. Nak mai ikhlas tu dia punya tapih tu punya lama. Ada orang ujian dia untuk dia macam tu. Jadi dia kena untuk berubah ni salah satu kaedah kena bersedia untuk berhijrah. Sebab tu orang alim tu nasihatkan kepada pendosa tu tadi. Kalau hang nak berubah, salah satu daripada taubat, tinggalkan kampung tersebut. Pergi kepada kampung orang yang saleh. Dan kita pun kalau nak berubah, nak berhijrah, salah satu yang kelima syarat taubat yang betul-betul memberi kesan, bersedia tegas untuk melakukan hijrah daripada tempat yang kita terlibat dengan dosa tu, kawan yang kita terlibat dengan dosa tu, alat yang membuatkan kita terlibat dengan dosa tu, ataupun sebagainya yang membuatkan kita terlibat dengan dosa tu. Kita kena bersedia tegas untuk melakukan hijrah. Semoga sikit sebanyak yang keempat kita kongsikan pada hari ini. Allah Ta'ala memberi taufik kepada saya dan kita sama-sama untuk memahami agama Allah Ta'ala. InsyaAllah pada masa yang akan datang, kita akan sambung lagi perbincangan kita. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Allahumma lakal hamdu kulluhu wa laka syukru kulluhu ya rabbal alamin. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa qurrati a'yunina Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Jazallahu anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahluh.
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم أصلح شأننا كلها يا رب العالمين وصلى الله على آل محمد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebarang salah silap dalam penyampaian saya, jutaan maaf dipohon pada tuan-tuan dan puan-puan insya-Allah.